Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ni Fiqh Taharah. Boleh buka buku Fiqh Taharah tahun 3. Okey, tajuk Fiqh Taharah hari ni air musta'mal. Kita tengok hasil pembelajaran murid dapat. Yang pertama, murid dapat menyebut pengertian air musta'mal, menyebut ciri-ciri air musta'mal, membezakan air musta'mal dengan air mutlak. Okey. Dan yang penting sekali awak kena tahulah apa maksud dia. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca firman Allah Ta'ala, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Wa anzala minas samaa'i ma'an tahura. Okey, surah Al-Furqan ayat 48. Okey, maksudnya kami menurunkan dari langit air yang bersih suci. Maksud dia, kami menurunkan dari langit air yang bersih suci. Okay, kita tengok dialog tu. Okay, apa yang penting Allah wa anzalna, kami menurunkan minas sama, dari langit, air tahura, yang bersih suci. Itu maksud dia. Okay, anzalna, kami menurunkan minas sama, dari langit air tahura, yang bersih suci. Okey, tengok dialog. Okey, tengok dialog yang pertama. Adakah semua air kita boleh gunakan untuk bersih dan bersuci dan bersih? Tidak semua air boleh digunakan untuk bersuci dan membersih. Apakah jenis air yang tidak boleh bersuci, ya Ustaz? Air yang tidak boleh digunakan untuk bersuci dan membersihkan adalah beberapa jenis. Air musta'mal, air mutanajis dan air musyammas. Ada 3 jenis air tu yang tak boleh digunakan untuk bersuci. Yang ada satu sahaja yang sebelum orang belajar, iaitu air mutlak. Okey, air mutlak sahaja. Okey, tengok air musta'mal. Apa maksud dia? Air musta'mal adalah air suci tetapi tidak menyucikan kerana air yang telah digunakan sebelumnya. Itu maksud dia. Musta'mal air yang dah digunakan, so dia suci tapi dia tidak menyucikan. Apa maksud tidak menyucikan? Air yang tidak boleh digunakan untuk berhadas. Okey, tengok ciri-ciri dia. Air yang tidak mencukupi sukatan 2 kolah, air yang telah disentuh oleh anggota badan. Dan yang ketiga, air ini bersih tetapi tidak boleh menyucikan untuk tujuan mengangkat hadas. Air yang tidak mencukupi sukatan 2 kolah. Kalau awak pergi dekat masjid, biasanya kita ada kolah kan. Air itu dikira air yang boleh diambil untuk ambil wuduk, sebab dia cukup, dia lebih daripada 2 kolah. So dia ada sukatan dia lah, 2 kolah tu berapa liter air yang cukup ataupun lebih daripada 2 kolah. Kurang daripada 2 kolah maksudnya dia tak cukup. So dia bukan dikira sebagai air mutlak. So dia dimasuk dalam kategori air musta'mal ataupun air lain-lain. Maksudnya ciri bagi air musta'mal ni adalah inilah yang pertama, dia tak cukup air untuk sukatan 2 kolah. So pentingnya 2 kolah ni. Kalau macam air mutlak, dia cukup dan ataupun lebih. Okey, yang kedua, air yang disentuh oleh anggota badan. Air yang disentuh oleh anggota badan. So kalau air sentuh, selepas tu air, kalau air mutlak dia belum disentuh. So kalau selepas digunakan untuk berwuduk, selepas tu akan jadi air musta'mal. Sama dengan air yang bersih tapi tidak boleh menyucikan. Sama lah, dia boleh untuk berwuduk, untuk air mutlak, tapi selepas dia wuduk dia akan jadi air
musta'mal. Okey, itu ciri-ciri dia, ciri-ciri untuk ai musta'mal. Okey, seterusnya beza ai mutlak dengan ai musta'mal. Kita tengok beza daripada pengertian dia, maksud dia. Ai musta'mal yang bersih suci tetapi tidak menyucikan kerana air yang telah digunakan sebelumnya. Okey, air mutlak adalah air suci lagi menyucikan. Air ini boleh digunakan untuk berwuduk dan bersuci. Contoh air mutlak, itulah air ni. Contoh air mutlak macam apa? Jangan awak dah pernah belajar air laut, air perigi, air hujan, air embun, air apa lagi? Air mata air. Itu air yang air sungai. Okey, itu air yang boleh digunakan untuk bersuci, untuk berwuduk, untuk mandi hadas. Okey, itu pentingnya kita faham. Okey, tengok beza air mutlak dengan air musta'mal. Air musta'mal ciri-ciri dia tadi, air yang tidak menggunakan tidak mencukupi sukatan 2 kolah. Tapi air mutlak air yang cukup 2 kolah atau lebih. Kalau awak pergi dekat masjid, itulah contoh dia. Pergi dekat masjid, kenapa air tu dalam kolah tu walaupun dia terdedah tapi dia boleh digunakan untuk berwuduk? Sebab dia cukup 2 kolah atau lebih. Itu kita kena tahu. Jangan cakap air tu dalam tu ada, yalah ada macam-macam kan, tapi sebab dia cukup 2 kolah, so dia masih lagi dikategorikan sebagai air mutlak. Okey, air kedua, air yang disentuh oleh anggota badan. Tapi air mutlak air yang belum disentuh lagi oleh anggota badan. Contoh air tu awak terus daripada air paip. Air paip pun air mutlak, belum lagi sentuh air tu, tapi selepas awak ambil wuduk guna air tu, dia akan jadi air musta'mal. Okey, yang ketiga, air bersih tetapi tidak boleh mencucikan untuk tujuan mengangkat hadas. Yang ketiga, air bersih yang boleh digunakan untuk mengangkat hadas. Air musta'mal tak boleh. Air mutlak baru boleh angkat hadas. Angkat hadas tu maksudnya mandi wajib ataupun ambil wuduk. Okey, tolong siapkan latihan muka surat 7 dan 8. Okey, satu contoh je Ustazah bagi. Wa anzalna, apa maksud dia? Wa anzalna tadi itu Ustazah tunjuk dekat, terangkan satu muka surat 5. Muka surat boleh tunjuk, boleh rujuk dekat muka surat 5. Ustazah ada terang dekat awal-awal video ni, boleh tengok, boleh dengar semula. Wa anzalna, muka surat 5 dekat awal-awal video ni tadi. Okey, wa anzalna, apa maksud dia? Kami menurunkan, itu Allah yang menurunkan. Okey, maksud dia. Tapi awak tulis dalam jawi lah, jangan tulis macam Ustazah tulis ni. Ustazah bagi satu contoh je, tapi tolong tulis dalam jawi. Maksud dia dalam jawi ya, jangan dalam Melayu no. Okey, kami menurunkan, awak tolong tulis dalam bahasa Jawi. Ini contoh satu je Ustazah bagi. Okey, yang lain awak boleh buat, hantar dekat Google Classroom. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.